Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri bin Zukri akan membentangkan atau merungkaikan satu tanda kecil kiamat berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dan juga akan mereview artikel yang berkaitan dengan kajian saya ini. Pertama sekali, saya akan bawakan hadis tersebut. La taqumus sa'ah hatta yuqbadul 'ilm wa takthura az-zalazil wa yataqaraba az-zaman wa tazharu al-fitan wa yakthuru al-haraj, yang bermakna tidak akan berlakunya kiamat sehingga diangkatnya ilmu, banyaknya berlaku gempa, masa berlalu dengan pantas, terzahirnya fitnah-fitnah dan banyaknya pembunuhan. Jika kita lihat, Nabi Muhammad SAW menyebut 5 tanda kecil ini di dalam satu riwayat hadis. Jadi, apakah relevannya Nabi menyebut 5 tanda ini di dalam satu hadis? Jadi, pasti ada hikmahnya. Tetapi, saya belum pasti. Saya tidak jumpa apakah perkataannya antara 5 tanda kecil ini. Tetapi, yang saya pasti, saya telah berjaya membuktikan bahawa masa berlalu begitu dengan pantas ini sudah berlaku pada zaman sekarang. Oleh itu, mari kita bersama-sama membincangkan tanda kecil kiamat ini secara khusus, iaitu tanda kecil masa berlalu dengan begitu pantas. Banyak pendapat ulama tentang hadis ini, antaranya menurut pandangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang bermaksud bahawa masa berlalu begitu pantas ini seperti pendeknya umur, pendeknya malam dan siang, dan disokong oleh hadis tersebut. La taqumus sa'atu hatta yataqarabu az-zaman fatakunu as-sa'ah kasyahr wa syahr kal-jumu'ah wa takunu jumu'ah kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'ah kad-daramati bin-nar. Yang bermakna tidak akan berlaku kiamat sehingga waktu terasa begitu pantas, maka setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, sehari dirasakan seperti 1 jam, dan 1 jam dirasakan seperti satu sambaran api. Jadi jika kita lihat, mengapa Jumaat ini dinisbahkan kepada minggu? Hal ini kerana Jumaat dinisbahkan kepada minggu kerana Jumaat ini merupakan hari terakhir bagi masyarakat Arab yang mana mereka semua bercuti. Kaum muslimin juga menunaikan solat Jumaat pada hari tersebut, yang mana seminggu sekali lah solat Jumaat ini dilakukan. Berdasarkan itu, Jumaat ini diambil seperti 1 minggu. Kita pun juga biasa gunakan, contohnya macam lagi 3 Jumaat nak SPM, yang mana maksudnya lagi 3 minggu nak SPM. Jadi kita juga guna Jumaat ni sebenarnya. Jadi seterusnya, mari kita mencari petunjuk dari dalam Al-Quran pula. Jadi dalam Al-Quran ini terdapat banyak kalimah-kalimah yang digunakan untuk dinisbahkan kepada masa. Contohnya as-sa'ah, ad-dahr dan al-asr. Kalau kita lihat, banyaknya nama ni disebabkan mulianya ataupun agungnya sesuatu itu. Contohnya Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad sendiri banyak nama. Contohnya Al-Mustafa, Al-Amin, Toha, Ibah dan sebagainya lah. Banyak nama menunjukkan Nabi ini merupakan seorang yang mulia. Jadi contoh lain kita ambil unta lah, unta. Di dalam Al-Quran juga banyak kalimah-kalimah unta ni digunakan. Contohnya ibil, al-ibil, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Dan juga dia juga digunakan sebagai naqah, iaitu unta betina. Jadi kalau kita belajar dulu buat zakat kan, kita belajar dulu, unta ni setiap umur dia ada nama dia yang berbeza. Contohnya umur setahun sekian, setahun bintang labun lah, bintu makhol dan sebagainya. Pening kepala nak ingat kan. Kalau kita belajar zakat dulu, adalah sikit-sikit kan. Betapa specialnya unta ni di kalangan orang Arab. Jadi mereka bagi nama setiap nama tu sebab mereka sukakan unta. Itu ustaz saya cakap lah dulu, yang saya ingat waktu belajar bab zakat dulu. Jadi antara salah satunya kita ambil as-sa'ah. Qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illahi hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtah qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang bermakna sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan menghadap Allah, sehingga apabila hari kiamat datang secara mengejut kepada mereka, mereka berkata, aduhai, kesalnya kami atas apa yang telah kami cuaikan dalam dunia. Sambil mereka memikul dosa-dosa mereka di atas belakang mereka. Ingatlah, amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. Kalimah sa'ah ini digunakan menunjukkan hari kiamat. Yaumus sa'ah, iaitu hari kiamat lah. Jadi mengapa nama lain bagi hari kiamat ini Yaumus Sa'ah? Setengah ulama berpendapat bahawa kenapa dinamakan Yaumus Sa'ah ni kerana kita tak tahu masa bila ia akan berlaku. Selain itu, ad-dahr juga ada digunakan di dalam Quran, di dalam ayat Al-Insan ayat pertama, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kalau kita tengok terjemahan kat sini, ad-dahr ini bermaksud masa yang beredar. Jadi ini menunjukkan sifat masa itu sentiasa bergerak ataupun berputar tanpa henti. Seperti kata pepatah Arab, al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'aka.
akal. Waktu ini seperti pedang. Kalau kau tak potong dia, dia akan potong kau. Allah juga ada bersumpah dengan masa ini dalam surah Al-Asr, yang mana ayat pertamanya wal asr, demi masa. Jikalau Allah bersumpah dengan sesuatu itu, pasti ada keistimewaannya, pasti ada rahsia yang tersembunyi. Contohnya ialah watini wazaitun, Allah bersumpah di atas nama buah. Dan pada ayat ini Allah bersumpah pada nama masa, iaitu wal asr. Pasti ada hikmahnya. Jika kita perhatikan semula, saya tak dapat jumpa hint ataupun petunjuk lah di dalam Al-Quran ini berkaitan dengan masa berlalu dengan pantas. Mungkin disebabkan kelemahan saya lah dalam menelaah ataupun mentafsir ataupun mengambil hikmah daripada ayat Quran tersebut. Tetapi mari kita lihat pandangan ulama pula, bagaimana pandangan mereka tentang masa berlalu dengan pantas ini. Jadi menurut sebahagian ulama, masa berlalu pantas ini berkaitan dengan sistem pengangkutan kita. Jadi pada zaman dahulu, jarak diukur menggunakan masa perjalanan. Contohnya di dalam hadis keistimewaan Nabi itu kan, yang tidak diberi kepada Nabi lain, nursiltu bi ru'li masyiratan syahrin. Aku dibantu dengan Allah mencapakkan rasa ketakutan kepada musuh dalam masa sebulan perjalanan, yang mana jarak dia sebulan perjalanan. Jadi orang musuh sudah takut. Saya ambil contoh lain, contoh marhalah. Marhalah ni bermaksud perhentian rehat bagi seharian perjalanan. Jadi bagaimana pula dengan dua marhalah? Dua marhalah ini pula menurut kita Matda'ul Badrain, perjalanan 2 hari atau 2 malam atau sehari semalam dengan menunggang unta. Pada zaman kini, ulama telah berbeza pendapat dalam menetapkan jarak tersebut. Ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 88 dan sebagainya lah. Apa tak kat sini kita tak boleh nak standardizekan jarak tersebut, kerana jarak tersebut diukur dengan perjalanan. Jadi kalau kita boleh simpulkan 90 km tu lebih kurang macam dari KL nak ke Port Dickson lah, sebab saya duduk KL kan. So saya ambil KL lah, KL nak ke Port Dickson 90 km lebih kurang sejam lebih. Jadi 2 marhalah kan. Dulu 2 hari, sekarang 1 jam. Tak ke makin cepat waktu tu? 2 hari ke 1 jam. Kalau kita tengok HD, masa berlalu dengan pantas. Iaitu masa perjalanan semakin pantas. Ditambah pula dengan infrastruktur lain kan. Contohnya macam MR2 lah, MR3 lah sekarang. Dan dekat Jepun ada bullet train yang sangat laju, melebihi 500 km per jam tak silap saya. Dan apa yang lagi menakjubkan adalah ahli-ahli fizik sekarang tengah menerokai satu penciptaan, iaitu mesin teleportasi. Saintis dari China tak silap saya telah berjaya melakukan pemindahan foton daripada bumi ke satelit dalam lingkungan jarak 1400 km. Jadi dengan penerokan ini, mungkin juga pintu Doraemon itu bukan lagi menjadi fiksyen semata-mata. Secara kesimpulannya, semakin maju sistem pengangkutan, semakin cepatlah masa perjalanan. Terusnya, mari kita lihat daripada kacamata sains pula. Menurut Pakcik Albert, dia kata masa ini dengan ruang adalah entiti yang sama. Adanya ruang ini adalah masa. Apa yang terjadi kat masa, jadi juga dekat ruang. Kita ni wujud dalam ruang dan masa. Jadi semakin pantas seseorang itu bergerak, semakin perlahan masa yang dilalui olehnya. Banyaklah dalam contoh-contoh filem kan, contohnya macam Quicksilver, The Flash dan juga Minato Sensei Yondaime Hokage. Oleh itu, semakin produktif seseorang itu, produktif ni maksudnya macam kita banyak aktiviti lah sehari tu. Kita bukannya duduk saja, duduk buang masa, main phone, tengok drama dan sebagainya lah. Kita banyak aktiviti. Jadi semakin produktif seseorang itu, semakin banyak dia bergerak, semakin panjang masa yang dilalui olehnya. Macam mana pula kalau masa semakin pantas? Jadi secara akasnya pula lah, semakin tak produktifnya seseorang itu, semakin pantas masa berlaku padanya. Hal ini sebenarnya berkait rapat dengan keberkatan masa lah. Seperti mana hadis Nabi Muhammad SAW, iaitu 2 nikmat yang sering dilupakan, iaitu nikmat masa dan juga umur. Sebagai contoh saya ambil, kalau kita layan drama, layan filem kan, 3-4 jam maraton drama, tak rasa lama pun. Tapi kalau kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, tak sampai sejam kita dah rasa penat, kita dah rasa bosan. Seterusnya, mari kita lihat pula fenomena alam ini, adakah benar waktu ini berlaku dengan pantas secara literalnya. Macam hari ini 24 jam, esok 23 jam. Maksudnya waktu itu semakin cepat. Jadi betulkah kalau kita tengok daripada secara alami fizikal lah, kita kata seperti yang kita tahu, bumi berputar pada pastinya pada kadar 1670 km sejam dan melengkapi 1 hari pada pastinya kan. Tapi tahukah anda, sebenarnya bumi berputar semakin perlahan. Saya dulu waktu sekolah menengah ada terbaca lah di surat khabar kan, sebab dulu asrama, surat khabar ialah hiburan kita. Jadi saya bilik-bilik ada terbaca satu artikel ni tentang pada sekian-sekian hari akan bertambahnya 1 saat. Bila saya buat kajian ni, saya terfikirlah apa yang saya baca dulu kan. Jadi setelah saya kaji semula, sebenarnya fenomena ini dinamakan solade. Perubahan masa ini berlaku sangat sedikit sehingga kita tak dapat rasa dengan panca indera kita. Menurut Macmillan, bukan Mac Kelantan tu, zaman dinosaur dulu, sehari bersamaan 23 jam. Kalau kita fikir secara logiknya, sebenarnya bumi ni tidak berputar semakin laju yang menyebabkan masa berlalu begitu pantas, tetapi sebenarnya bumi berputar semakin perlahan dan menyebabkan masa semakin bertambah dan menyebabkan masa berlalu semakin lambat. Oleh itu, tanda kiamat ini tak ada kaitanlah dengan secara fizikalnya bumi ini berputar. Akhir sekali, apa yang saya dapat buktikan dengan tanda kecil kiamat ini adalah, yang pertama, masa berlalu dengan pantas adalah kerana hilangnya keberkatan waktu dan juga kemajuan sistem pengangkutan yang semakin pesat, lalu membuatkan masa bergerak semakin laju. Sebagai renungan bersama, marilah kita bersama-sama bermuhasabah
Sabah, adakah kita sudah bersedia dengan hari penghitungan ini? Mari kita teruskan kepada artikel review. Jadi mari kita teruskan dengan review artikel lah yang berkaitan dengan kajian yang telah saya buat, yang bertajuk Penyelewengan Fakta Mengenai Fenomena Falak, Keperluan Penyelidikan Tematik Hadis Berkaitan Objek Celestial di dalam Kutub As-Sittah. Kutub As-Sittah ni kitab hadis yang 6 tu lah. Okey, pertama sekali informasi bibliografi penulisnya ialah Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham. Pada dicetak di Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang, tahun dicetak 2016. Jumlah buku surat 32, harga ada. Okey, pertama sekali pengenalan penulis lah. Beliau berasal dari Gombak, dekat je dekat nama saya. Saya duduk Sentul, dia duduk Gombak. Sudah berkahwin, mempunyai 5 orang anak, bertugas sebagai pensyarah di Universiti Malaysia Pahang. Jadi pemikiran beliau saya baca penulisan beliau yang lain lah. Jadi beliau ni selalu kaitkan dengan hadis. Sebab apa? Sebab nanti kita tengok sebab apa. Jadi saya boleh katakan beliau mempunyai pemikiran yang sahih lah, dan juga nak kata mempunyai pemikiran yang sebab berlandaskan sunnah kan. Jadi kita tak boleh nak sangkan. Okey, latar belakang pendidikan. Pertama, beliau sekolah rendah Kebangsaan Gombak, dekat Gombak kan. Lepas tu sekolah menengah Semakel. Jadi Semakel ni dengan Semangawik, saya Semangawik. Agak tak berapa ngam lah, sebab bukan tak bengam, macam kita musuh dalam pembelajaran lah, semua agama kan. Kemudian beliau berpindah ke Kisah untuk ambil SPM, kemudian menyambung ke Sarjana Muda Syariah Islamiah di Mesir, cawangan Damanhur. Kemudian menyambung peringkat sarjana master lah dalam bidang Islamic Jerusalem Studies, dan kemudian PhD dekat Universiti Malaya. Mungkin Ustaz kenal kot. Kemudian komentar artikel dan penulisan-penulisannya. Kalau kita tengok apa yang saya dapati lah, penulisan beliau sangat terperinci. Beliau terangkan dengan satu persatu supaya kita boleh memahaminya. Kemudian lagi satu, penulisan beliau banyak berkisah tentang isu semasa. Jadi kalau sebab isu semasa ni dia dapat menarik ramai pembaca lah, dan juga memberi manfaat kepada semua. Okey, ini ringkasan artikel berkisah tentang pencerahan tentang penyebaran berita palsu ataupun hoax kita. Jadi pada tahun 2016 dan sebelum-sebelumnya lah, ada berita tentang berita palsu lah tentang astronomi ni berkaitan dengan hari kiamat juga. Nanti saya tunjuklah sikit. Jadi beliau mengetengahkan kajian yang dibuat menggunakan metodologi kualitatif menerusi kaedah analisis sistematik. Jadi beliau mengumpulkan setiap hadis yang mempunyai kaitan lah tentang astronomi ni ataupun ilmu falak ni, kemudian beliau menyelarikanlah semuanya. Dan beliau juga menggunakan hadis yang merupakan sumber penerangan Islam yang kedua kan. Kita tengok tadi tajuk dia apa? Tajuk dia dalam Kutub As-Sittah. Okey. Isu yang dibawa penulis membuktikan bahawa berita yang dibawa oleh masyarakat tentang isu astronomi ialah salah dan mengaruh. Yang cerita tentang berita hoax tu lah. Kemudian penulis juga mengetengahkan bahawa betapa pentingnya merujuk kepada sumber utama. Kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel. Okey, kekuatan di artikel ni juga memainkan dengan Al-Quran dan hadis tau. Jadi bila orang baca, orang boleh bertambahlah percaya ataupun credibility penulisan ni meningkatlah bila kita kata Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya kita betul-betul merujuk kepada benda yang sahih lah. Kemudian kelemahan pula, penyampaian isi juga kadang-kadang mengelirukan. Bukan kadang-kadang, satu tu saya macam keliru sikit. Kita tengok sikit mana. Okay, jadi ini tentang beliau nak ceritakan tentang, beliau menyatakan lah tentang hoax tu, penyebaran maklumat tersebut. Antara contoh penyebaran palsu itu ialah berikut kan. Jadi panjang sangat ni. Jadi saya ingat yang kedua ni kan, merupakan ayat beliau sendirilah. Rupanya hoax tu, berita palsu tu sepanjang ni, sepanjang bawah ni sampailah sini. Jadi saya mula baca, apa yang saya tak faham sikit kan. Yang kedua ni, yang bawah-bawah ni beliau yang menerangkannya. Tapi
Rupanya satu mesej panjang ni ialah berita hoax yang telah disebarkan lah. Ini berita hoax yang kedua. Saya search, saya ambil satu sepotong apa ni, saya search kat Google baru saya tahu rupanya sepanjang ni lah mesej tu. Okey, kita sambung balik Kemudian itulah yang mengejutkan saya lah. Tak tahulah kalau anda baca, mungkin anda bijak. Saya ni lemah sikit yang dalam membaca ataupun menganalisa. Okey, seterusnya sumbangan artikel membantu menjelaskan hal sebenar yang berlaku dalam permasalahan falak atau astronomi. Okey, ulasan terhadap artikel hadis bukti mukjizat. Okey, menekankan isu. Jadi beliau menekankan bahawa hadis ni bukan sahaja sebuah kejutan tapi membuktikan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, ini ada satu hadis tentang, saya bawakan satu hadis lah, di mana apabila berlaku gerhana pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada waktu yang sama ataupun kita bacalah, telah berlaku gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bangun dalam keadaan takut dan berlakunya hari kiamat. Takut akan berlakunya hari kiamat sehingga baginda tiba di masjid. Lalu baginda mendirikan solat yang paling panjang berdirinya, rukuknya dan sujudnya yang pernah aku lihat baginda lakukan di dalam solat. Kemudian baginda berkata, sesungguhnya ini adalah tanda-tanda yang Allah hantar. Ia tidaklah berlaku kerana kematian atau kehidupan seseorang, akan tetapi Allah menghantarnya untuk menimbulkan rasa takut pada hamba-Nya. Apabila kalian lihat ia berlaku, segeralah mencari perlindungan dengan mengingati Allah, berdoa kepadanya dan memohon keampunan. Riwayat Muslim. Jadi menurut ahli astronomi, memang benar gerhana matahari telah berlaku pada zaman Nabi. Sebanyak 8 kali gerhana telah berlaku pada zaman baginda, iaitu 4 kali semasa di Mekah dan 4 kali semasa di Madinah. Jadi kalau kita tengok betapa hebatnya ilmu falak ni, dia boleh mengetahui zaman lampau. Zaman kita boleh kaji balik bila gerhana berlaku di sekian-sekian tempat, bila berlaku di sekian tempat, dan kita boleh kaji juga masa hadapan bila berlaku di sekian-sekian tempat. Jadi saya berpendapat bahawa ilmu falak ini sangat menarik dan sangat menakjubkan lah. Kita boleh tahu masa lampau dan masa depan kan. Bukan macam ilmu astrologi tu kita menilik nasib kan, bukan. Ini dia mengkaji berdasarkan pergerakan bintang. Dia sekaligus bila kita dah ada hadis Nabi tentang gerhana tu, lepas tu bila ahli-ahli falak semak balik, betul-betul ada gerhana pada waktu tu. Jadi ia telah membuktikan bahawa hadis Nabi ni betul sebenarnya. Memang betul pun, cuma menguatkan lagi lah hadis Nabi ni. Subhanallah. Ini baru sikit ilmu Allah ni. Okey, terusnya ulasan terhadap artikel falak merupakan orbit. Penulis juga menerangkan tentang falak bermaksud tentang peredaran bintang-bintang. Ilmu falak pula ialah satu ilmu tentang penyelidikan cakrawala, iaitu objek celestial yang ada pada orbitnya. Objek celestial tu contohnya macam matahari, bulan dan bumi lah. Jadi kita tengok ayat ni. Ayat betul ni kita tengok ayat ni. Tercontek pula. Kullu fi falakin yasbahun. Setiapnya falak tadi bermaksud apa? Peredaran bintang-bintang kan. Setiapnya beredar di tempat masing-masing. Kullun fi falakin yasbahun. Kalau kita tengok, kita ambil kalimah ni, kullun fi falakin yasbahun, ia merupakan satu frasa lah kita kata. Frasa palindrom, yang mana palindrom ni merupakan satu poin kita nak kata satu seni ke, yang mana bila kita baca sesuatu tu ia sama ada kita baca dengan betul ataupun kita baca secara terbalik. Contohnya macam tamat, T-A-M-A-T, kita baca ke depan tamat, kita baca ke belakang pun tamat. Jadi ini merupakan satu seni ke kata, saya lupa lah apa dia punya term. So kita tulis mana kertas saya hilang lah. Okey tu. Okey, jadi kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Jadi kalau kita tengok buruk yang tulisan. Jadi kalau kita tengok dia macam bersambung lah kafnya dengan kaf.
lam ni dengan lam, fa ni dengan fa. Nampak seperti masing-masing huruf kaf daripada orbitnya kan. Jadi ini merupakan, bukan saya nak kata pembuktian pun macam nanti orang kata merapu lah kan, tapi mungkin ada hikmahnya. Ayat ni kullun fi falak ni, jadi itulah dia. Jadi itu je saya nak quotekan pernyataan penulis lah. Okay, seterusnya impak artikel. Jadi masyarakat mula sedarlah akan kepentingan menyimak dahulu sebelum menyampaikannya, memupuk minat penuntut ilmu untuk membuat kajian tentang fenomena alam dan dikaitkan juga dengan Al-Quran dan hadis. Seterusnya mengangkat hadis untuk dijadikan sumber rujukan, malah ianya juga sebagai bukti kebenaran mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, rumusannya kita mestilah sentiasa berfikir dan mentadabbur ayat-ayat Allah. Fenomena alam juga berlaku sebagai bukti kekuasaan dan keagungan Allah dan bukanlah sebagai petunjuk sesuatu perkara akan berlaku seperti gerhana berlakunya kemeranian kematian seorang, awal mendung dikatakan menangis kemudian seorang dan sebagainya. Yang kita tahu kan, bila awan gelap je macam orang meninggal kan. Tapi bukan. Macam tu gerhana ni waktu zaman Nabi tu lah, yang hadis tadi tu. Hadis ni berlaku waktu anak Nabi Muhammad, Ibrahim bin Muhammad meninggal dunia. Jadi orang ingat gerhana ni sebab anak Nabi meninggal, padahal bukan. Gerhana ni sebab kekuasaan Allah. Jadi rumusan, okey, jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.